Hai, Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini, saya Siti Khadijah Tuindin akan berkongsi kepada anda semua mengenai apa itu siwak. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa subscribe. Okay, hai, Assalamualaikum. Suka untuk saya kongsikan bersama kalian semua mengenai apa itu siwak. Okay, Allah, tudung. Okay, first kali, siwak ini berasal daripada perkataan Arab iaitu saka yang bermaksud membersihkan gigi. Okay, so siwak saya maksud dia membersihkan gigi. Siwak dan miswak memainkan maksud yang sama. Maksud benda yang sama. Cuma miswak tu menggunakan isim alat atas wazan mif'al. Okay, dalam bahasa Inggeris pula dia panggil sebagai chewing stick. So far maksud dia tiga-tiga tu adalah maksud yang sama. Siwak, miswak, chewing stick. Untuk saya kongsikan sebuah hadis mengenai siwak, iaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika tidak kerana membebankan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi setiap kali waktu solat. Nabi kata apa? Kalau dia tidak risau benda ni membebankan umat dia, nescaya dia akan suruh umat dia setiap kali nak solat tu, setiap kali tu bersugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, benda-benda yang kita perlukan adalah, yang first adalah gigi. Kalau tak ada gigi macam mana nak beruskan? Tapi boleh je. Kalau gigi rongak pun boleh je, asalkan ada gigi lah, walaupun sebatang. Okey, lepas tu yang kita perlukan adalah siwak. Okey, siwak gacok. Ni rupa dia macam ni. Ni rupa dia yang belum dibuka. Macam ni lah, di dalam plastik yang di vacuum. Comot. Okay, so first kali kita kena buat apa? Kita kena guntingkan dia dulu. Okay, gunting. Dah gunting macam ni. Just keluarkan dia. Dia ada garam-garam tau kalau korang tengok. Dia ada macam putih-putih tu kan. Macam ada garam lah, garam. Sebabkan dia dari pupuk. Lepas sekali korang ambil siwak yang dah direndam tadi, dia dah lembut. Kalau korang nak buat ni dulu pun boleh, baru rendam. So korang kikis bahagian depan macam tu. Dah siap macam tadi, korang just gigit je macam biasa. Ya. Okay, selepas dah gigit, dia akan jadi macam ni. Macam ada berus lah, macam berus gigi. Tapi keras sikit, korang kena masukkan air. Jadi cara pakai dia pula. Okay, korang kan ada 5 jari. Kita semua ada 5 jari yang sempurna. 5 jari. Buat macam ni, ambil 3 jari dan ibu jari, telunjuk dengan jari hantu. Okay, pegang. So pegang dia macam ni. Lepas sikit lah. And then korang just beruskan macam biasa. Macam biasa lah, berus macam biasa, okay? So, macam biasa. And jangan lupa untuk kita niatkan dalam hati, saya bulan ni untuk kita ikut sunnah. Kalau apa-apa pun kalau kita buat, kalau tak ada niat, nothing. Kalau kita buat tu, kita kena niat. Sebab niat ni yang dapat yang kita pahala dalam suatu amalan tu. Solat 2 rakaat yang dikerjakan dengan bersugi adalah 70 kali lebih baik berbanding solat tanpa bersugi. So kita proceed pada cara-cara penyimpanan dia. Okay, macam mana cara kita nak simpan siwak ni? Okay, dia kan dalam plastik macam ni. So bila korang pakai, dia akan jadi lembab. So korang akan basuh kan, dia akan jadi macam lembab. Kena basah semua kan. Kalau korang nak dia kayu, so dia boleh berkulat. Saya punya selalu berkulat sebab tu jadi pendek macam ni. Daripada panjang macam ni, jadi pendek macam ni. Sebab saya macam, kalau kulat je potong. Sampai
yang projek pendek ni boleh guna lagi. Tak ada. So lepas tu cara-cara penyimpanan dia supaya nak elakkan cepat kulit, korang kena better korang keluarkan dia dan biarkan dia macam dekat tempat yang terbuka. Suhu sekeliling yang tidak lembab, bukan kawasan lembab, kira macam korang letak dekat luar. Jangan letak, kalau letak dalam toilet, maybe dia kemungkinan besar untuk dia berkulat adalah lebih cepat. Okay, so korang letak keluar supaya dia kena udara sekeliling, dan jangan letakkan dia dalam plastik ni, okay, supaya tak cepat kulat. Okay, terdapat banyak kelebihan siwak yang kita tahu berbanding dengan bros gigi, sebab tu dia sunnah. Tapi Nabi buat selalu banyak sangat kelebihan dia. So mungkin ramai tak tahu, saya akan share beberapa kelebihan siwak. Menurut Ibnu An-Nafis, siwak ni berasal daripada kayu al-arab. Bila mana kalau kita gunakan dia secara sederhana, dia dapat memutihkan gigi, menguatkan tulang, menghindari daripada gigi berlubang tu, dan juga dapat mengelokkan ketawa. Maknanya kalau ketawa yang macam terbahak-bahak tu, mungkin dapat mengelokkan ketawa. Okay, menurut pandangan Ibnu Al-Qayyim pula, siwak ini dapat melancarkan lidah. Andai kata kita sedang bercakap, tengah ada presentation or anything else, dia dapat melancarkan lidah supaya percakapan itu lebih lancar. Lepas tu dia dapat menjernihkan otak. Kiranya otak kita bersih. Lepas tu siwak ni better, lebih baik, lebih afdal kalau lebih baik kalau kita gunakan dengan air mawar. Okay. Dan juga dia dapat membuka selera. Mungkin kita tak ada selera, dia dapat membuka selera kita. Ini menurut pandangan Ibnu Al-Qayyim. Yang lain dia sangatlah banyak. Okay, korang ready tak nak dengar ni? Dengar je lah. Sangat banyak tau. Okay, yang pertama, dapat membersihkan mulut, dapat menguatkan gusi, dapat menghilangkan kahak, dapat menerangkan pandangan, dan dapat menyihatkan perut, dapat memerdukan suara, dapat membantu dalam penghadaman makanan, dapat melancarkan percakapan, macam saya cakap tadi, dapat mencerdaskan bacaan zikir dan juga bacaan dalam solat, dan juga dapat menghindarkan daripada mengantuk, dapat menghapuskan safra. Safra itu sejenis penyakit, dapat menguatkan pandangan mata lebih jelas lah kiranya, dapat menghilangkan bau mulut yang busuk. Kepada kelebihan siwak menurut sains, saintis barat juga mengaku bahawa bersiwak ni paling baik, merupakan yang paling baik dalam memantapkan kualiti kesihatan diri. Orang barat pun sendiri mengaku, sebab diorang kajian, so diorang tahulah ini lebih bersiwak juga lebih baik dalam memantapkan kualiti kesihatan diri. Ada sekumpulan pakar jantung di Veterans General Hospital Taipei, Taiwan, yang diketuai oleh Emily Chen. Diorang juga mengaku bahawa membersihkan plak pada gigi secara rutin adalah satu cara mencegah organ stroke dan penyakit jantung. Akhirnya kalau kita dapat bersihkan plak pada gigi ni secara rutin, dapat mencegah organ kita daripada stroke, penyakit jantung. Kelebihan bersiwak berbanding dengan bros gigi. Yang pertama tadi saya cakap dapat kurangkan bakteria. Yang kedua, dapat menghapuskan plak lagi banyak daripada kita bros gigi. Jadi plak terhapus lebih banyak dengan menggunakan siwak ni. Yang ketiga, dapat antibacterial acid. Dia dapat menghasilkan antibacterial acid, yang mana antibacterial acid ni dapat membunuh bakteria yang pertama sekali. Itu dapat mencegah infeksi. Yang ketiga, dapat menghentikan pendarahan pada gusi. Ini function antibacterial acid. Yang keempat, dapat menghasilkan minyak aroma. Minyak aroma itu dia dapat menghasilkan bau mulut yang harum lah. Lepas tu yang kelima, ada enzim yang cegah pembentukan plak. Dalam kayu sugi ni dia ada enzim yang dapat mencegah pembentukan plak. Pembentukan plak ni bila terjadi dia akan jadi apa? Pembentukan plak ni dia membawa kepada keradangan gusi. Kalau bila dah terjadi keradangan gusi ni, dia jadi apa? Plak menyebabkan gigi tanggal secara pramatang. Kiranya kalau plak tu muncul dan kita boleh kena keradangan gusi, plak ni boleh menyebabkan gigi kita tanggal secara pramatang. Okey, macam doktor gigi lah. Yang kedua tadi, bersiwak ni mengandungi anti-decay agent, iaitu zat anti pembusukan, yang mana dia dapat mengurangkan bakteria dalam mulut dan juga dapat mencegah proses pembusukan. Dan yang terakhir, dia dapat merangsang pengeluaran air liur yang lebih. Kerana yang dilupakan itu adalah sunnah. Jadi kita tak nak jadi orang yang melupakan sunnah. So kita hidupkan sunnah dengan menggunakan siwak. Itu saja daripada saya.
mana yang baik insyaAllah dapat dikongsi bersama. Kalau mana yang tak faham, korang boleh tanya soalan kat komen. Kalau ada yang terkurang, ada yang tersalah, boleh bagi tahu. Okay, bye.